Korbannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Afadhil Ustaz Ahmad Fauzi selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu-tamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Insya-Allah program surah An-Nur korban ya masih lagi terbuka untuk pada tuan-tuan yang ingin bersama-sama dengan surau untuk menteri korban. Masih lagi ada kekosongan. Setakat ini hari ada 6 ekor yang telah di booking. InsyaAllah masih lagi ada kekosongan. Jadi sekiranya tuan-tuan serta keluarga ingin berkorban, bolehlah WhatsAppkan nama tuan-tuan pada kami untuk kami selaraskan. Yang kedua, saya bagi hak pengusaha mengucapkan tahniah dan syukur kepada Allah Taala kepada orang muda. Orang muda, tahniah orang muda kerana telah menunjukkan kebangkitan dan ramai di waktu halat berjemaah pada waktu maghrib dan isyak. Jadi teruskan orang muda, pihak pengusaha tahniah dan syabas untuk kita sama-sama salat berjemaah. Jadi saya harap boleh ramai lagi orang muda datang di surau ini untuk berjemaah. Dan macam saya katakan dulu, etikad, kalau boleh satu orang wakil satu rumah mesti ada di surau ini, ataupun setiap orang beriktikad sekurang-kurangnya satu waktu berjemaah di surau. InsyaAllah kalau tuan-tuan ahli karya buat demikian, penuh surau kita ni InsyaAllah dengan salat berjemaah makmurlah kawasan kita ni InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Okay. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Islam Agama Kasih Sayang. Hadirin sidang jemaat yang dihormati sekalian, Islam sebagai agama berkasih sayang yang memberi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat atau kasih sayang dalam Islam meliputi sekalian makhluk, yang mana ianya tidak hanya terbatas kepada manusia, bahkan menjangkau kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan sekalian alam. Islam merupakan agama yang benar-benar memerintahkan penganutnya untuk saling mengasihi dan menyayangi sesama makhluk. Hadis dari Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang dikasihi yang maha penyayang, maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, nescaya sekalian kamu akan disayangi makhluk yang ada di langit. Riwayat Imam Tirmizi. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasa'i Al-Ibad sewaktu menguraikan hadis di atas menyatakan bahawa orang-orang yang penyayang kepada makhluk yang ada di bumi, yaitu manusia dan haiwan, beliau menyarankan agar menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kemampuan yang ada, walaupun terhadap makhluk yang tidak berakal, dengan kasih sayang serta mendoakan agar diperolehi limpahan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan mendapat kasih sayang daripada penduduk langit atau para malaikat yang mana jumlahnya melebihi penduduk bumi. Al-Mubarak Furi menukilkan huraian At-Tibi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi terhadap hadis yang sama, bahawa beliau menyatakan lafaz makhluk yang ada di bumi itu, yaitu man fil ardi, meliputi semua jenis makhluk,
maka berkasih sayanglah kepada orang yang baik maupun kepada yang tidak bermoral, iaitu fajir, orang yang berakal, ataupun juga kepada orang yang jahil, dan kepada binatang liar dan burung atau burung. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, berkasih sayang atau berbuat baik terhadap haiwan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nas yang menunjukkan ianya dihitung sebagai amal kebaikan, bahkan boleh menjadi sebab kepada pengampunan dosa dan peningkatan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang lelaki kehausan yang sangat, lalu turun ke perigi mendapatkan air. Ketika keluar dari perigi, kelihatan seekor anjing menjelirkan lidah menjilat-jilat tanah kehausan. Kasihan terhadap haiwan tersebut, lelaki tadi turun kembali mengisi air dalam kasutnya, kemudian digigit lalu dibawa naik ke atas dan diberi anjing itu minum. Usaha murni yang dibuat oleh lelaki itu menyebabkan dosanya diampunkan. Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Dinar serta Ibnu Hibban menyatakan lelaki tersebut dimasukkan ke dalam syurga kerana usahanya. Para sahabat yang mendengar kisah ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra." Qala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Wahai Rasulullah, apakah kami mendapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada setiap yang bernyawa ada pahalanya. Riwayat Imamul Bukhari. Sebaliknya, siapa yang tidak berbuat baik terhadap haiwan serta menzaliminya boleh menjadi sebab kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan sebab masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka kerana mengurung seekor kucing tanpa diberi makanan dan minuman sehingga mati kelaparan tanpa dibiarkan ianya bebas mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, penguatkuasaan Akta Kebajikan Haiwan 2015 Akta 772 yang mengenakan hukuman keras termasuk penjara kepada orang yang bersalah menzalimi haiwan di negara ini masih lagi dilihat belum berjaya membendung penganiayaan terhadap haiwan. Akhbar Sinar Harian 26 Mac 2023 yang lalu mencatatkan kes-kes kezaliman terhadap kucing seperti berikut. November 2019, tular video seorang lelaki memasukkan seekor kucing yang bunting dalam pengering pakaian di sebuah dobi layan diri. Begitu juga Mei pada 2020, rakaman video memaparkan tindakan kejam sekumpulan wanita mendera dan memijak seekor anak kucing sehingga mati. Februari 2021, seekor kucing ditemukan mati dalam keadaan tragis dengan keempat kakinya hilang, dipercayai dikerat individu tidak bertanggungjawab. Mac 2023, seorang lelaki tergamak menjadikan anak kucing menerusi pengambilan adoption sebagai hidangan ular sawa peliharaannya. Dan Mac 2023, puluhan rangka bangkai, cebesan organ dan daging-daging kisar yang dipercayai kes kezaliman kucing ditemukan di sebuah kondominium di ibu kota. Kes-kes di atas adalah khusus berkaitan dengan kucing, namun wujud kes-kes kezaliman yang dilakukan terhadap haiwan, belaan dan jalanan yang lain seperti anjing, bahkan terhadap haiwan liar, di mana Akhbar Harian Metro 25 Oktober 2021 mencatatkan sejumlah monyet liar ditemukan mati dipercayai akibat diracun. Kezaliman terhadap haiwan berlaku apabila tidak diberi makanan dan minuman, ditinggalkan oleh pemilik yang berpindah, kurungan yang kotor, diikat dengan rantai yang pendek dan terdedah kepada panas serta hujan. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya Islam telah menerapkan konsep ihsan, berbuat baik dan berkasih sayang dalam kehidupan terhadap sekalian makhluk.
Umat Islam sejak pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan rahmat kepada sekalian alam telah bekerja ke arah membela hak asasi manusia dan haiwan yang telah dicabuli dengan pelbagai jenis pelanggaran seperti kehambaan, kezaliman, pembunuhan dan sebagainya. Ketika itu tidak ada orang lain yang menyedari perkara ini kecuali pada zaman kemudian, di mana institusi badan organisasi ditubuhkan bagi melindungi, membela dan menjaga kebajikan haiwan. Rasulullah SAW mengingatkan sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i daripada Asy-Syarih radhiyallahu anhu, bahawa siapa yang membunuh burung pipit, yakni osfur, bukan untuk dimakan atau dimanfaatkan, maka burung tersebut akan mengadukannya kepada Allah SWT di hari kiamat. Rasulullah SAW mengajarkan sebagaimana hadis riwayat Muslim daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahawa siapa yang mahu membunuh atau menyembelih haiwan, maka sempurnakan secara baik dengan menajamkan alatnya dan mempermudahkan sembelihannya. Rasulullah SAW ketika melihat seekor unta yang sangat kurus menegaskan sebagaimana hadis riwayat Abu Daud daripada Sahal bin Hanzaliyah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bertakwa dan takutlah kalian kamu kepada Allah SWT dalam menguruskan haiwan dengan menungganginya secara baik dan memakannya secara baik." Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi, bahawa Allah SWT telah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hambaku, aku telah haramkan bagiku kezaliman dan aku juga telah menjadikannya haram dalam kalangan kamu, maka janganlah kamu saling berbuat zalim. Riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada seluruh makhluk, sama ada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sekalian alam. Yang kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa berkasih sayang atau berbuat baik terhadap haiwan adalah ibadah yang boleh mengundang keridaan dan pengabdian terhadapnya yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pengabaian terhadapnya boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menyedari bahawa isu kezaliman dan penganiayaan terhadap haiwan dapat dibenteras dengan memupuk perasaan ihsan serta mewujudkan kesedaran dalam masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bijanahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka untuk dihisab dan menerima balasan. Suratul An'am ayat 38. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك آمين. أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين.
العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah SWT dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal azma an tahfaza bi 'aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikal samadaniyah jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibnu almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibnu Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma til umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa bali maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta menjauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutbika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.